Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fa'iddu mastata'tum min quwwah. Wa qala Allah Ta'ala wa fawqa kulli zi ilmin alimun. Amma ba'du. Jadi sempena ziarah hamba kepada kedai sahabat hamba, iaitu saudara Jah. Jadi dia minta sedikit hamba bercakap mengenai keris dan Muharram. Keris dan bulan Muharram. Jadi apakah pandangan agama kita mengenai keris? Istilah kita mencuci keris pada bulan Muharram. Adakah benda ini bercanggah dengan syariat agama kita ataupun tidak? Adakah benda ini digalakkan oleh syariat kita? Maka secara umumnya sebagaimana hamba sebut di dalam ayat Quran tadi, iaitu ayat Quran kata, Allah Ta'ala kata, hendaklah kamu wahai orang mukmin, orang Islam, menyediakan segala kelengkapan kekuatan kamu untuk menghadapi musuh. Sama ada kuda, kenderaan, apa-apa sahaja, dan salah satu benda yang menjadi senjata perang bagi kita umat Melayu dan Nusantara secara khususnya adalah keris. Keris ini tidak didapati di mana-mana negara, mana-mana tempat kecuali tempat kita. Maka di dalam kitab perbahasan mengenai keris, mengenai gapo, tak ada lah dalam tempat kitab-kitab lain. Maka ulama-ulama tempat kita, khususnya ulama Nusantara, bahas mengenai keris. Maka ada orang bertanya mengenai proses menyuci keris pada bulan Muharram. Kenapa memilih bulan Muharram? Secara umumnya, apabila keris itu merupakan senjata untuk kita, sama ada kita untuk membela diri kita, sama ada untuk kita melawan musuh, semua kedua-dua keadaan ini, sama ada senjata itu untuk mempertahankan diri ataupun untuk melawan musuh, kedua-duanya dianjurkan oleh syarak, dan Islam suruh jaga agama kita, maruah kita, nyawa kita daripada serangan-serangan manusia yang tidak selayaknya. Begitu jugalah untuk kita menentang musuh. Maka perang-perang jihad di tanah Melayu kita secara khususnya banyak sekali menggunakan keris. Kalau di sebelah tanah Arab menggunakan pedang lah apa dia, tetapi antara benda istimewa di tempat kita adalah keris. Maka apabila keris ini selalu digunakan, maka keris ni dia akan rosak, dia akan kotor, dia akan dicemari oleh darah dan najis. Maka perlu dibersihkan. Waktu bila? Maka ulama-ulama kita, orang yang bijak-bijak pandai pada zaman dahulu, memilih bulan Muharram. Kerana apa? Kerana sebelum daripada bulan Muharram, bulan Zulhijjah, bulan Zulqa'dah, apa dia dipanggil bulan-bulan haram. Apa maksud bulan-bulan haram? Bulan yang tak boleh perang. Apabila bulan tak boleh perang, senjata yang digunakan disimpan. Apabila disimpan lama berkarat, ada banyak benda lah. Maka apabila masuk saja bulan Muharram, kita simpan. Nak masuk bulan Muharram ni, masuk daripada bulan haram juga untuk berperang. Maka apabila waktu tak boleh perang, senjata ini dibersihkan. Antara bulannya adalah bulan Muharram. Kita nak bersih pada mana-mana bulan pun tidak ada masalah apa nak bersih senjata ni. Tetapi pilih bulan Muharram. Lepas bulan Muharram, Rejab, Syaban apa semua, bulan yang dibenarkan untuk berperang. Lepas pada tu, maka kita bersihkan senjata kita untuk menghadapi sebagai kemungkinan lah. Maka benda ini tidak ada unsur tahyul. Ada orang kata ada unsur syirik lah. Tidak ada sebenarnya. Hanya orang yang tidak malah belajar, orang yang tidak malah mengkaji apakah yang dibuat bagi orang yang ketika mencuci keris. Nampak macam perasak dengan kemenyi apa semua. Benda-benda itu syariat sudah ada disebut dah. Tujuan contohnya, kenapa
Kerih, ulu-ulu kerih diperasak dengan kemenyi. Antaranya adalah apabila kita nak menyimpan kerih ini dibuat daripada besi. Maka apabila besi dia akan berkarat. Cara orang Melayu, teknologi orang Melayu nak mengekalkan kerih itu kekal lama, boleh disimpan beratus tahun. Antaranya cara sebelum kita nak simpan kerih, kita perasak kerih itu. Apa maksud perasakkan kerih itu? Kita panaskan besi kerih itu. Nak panas atas api takut rosak. Tu kalau orang belajar bab ilmu besi, kalau api kena di kerih dia akan jadi tupu. Maka kita letak di bara, kita perasak supaya besi itu menjadi panas. Apabila panas, kita ambil liling, kita sapu. Supaya minyak besi apabila panas kena liling, maka liling itu menutup permukaan besi dan menyebabkan tidak berkarat. Hak tu teknologi kita. Teknologi orang-orang Melayu kita dalam nak menyimpan kerih. Lepas tu kenapa guna asal lima? Asal lima, batai pisau. Kadang-kadang guna batai pisau, kadang-kadang nenas. Tujuan dia adalah nak mencuci keris-keris ataupun najis-najis yang berada di celah-celah keris. Kadang-kadang apabila kita tikai ada darah unsur najis, maka cara membersihkan dia kita celup di batai pisau ataupun di nanah, buah nenas ataupun asal lima. Itu adalah tujuan nak membersih keris dan tidak ada sebagai unsur tahayyul. Ini merupakan penjagaan kepada senjata. Nah, sebab Islam mengajar setiap penganut agama Islam mesti ada senjata. Nah, mesti ada senjata kerana apa? Kerana apabila satu kerajaan, satu pemerintah khalifah mengisytiharkan perang, maka rakyat mesti bawa senjata masing-masing. Maka antaranya kena adalah senjata tempat kita yang paling masyhur adalah keris. Nah, tu makna dia. Jadi siapa dia nak buat majlis bersih kerih, melansir kerih dia panggil, ataupun mandikan kerih, itu tidak ada sebagai unsur tahayyul. Dia kata saya pernah dengar ada orang menggunakan jin. Hak tu silap dia lah. Hak tu penggunaan yang silap lah tu. Seperti kenderaan kereta kita kata. Orang buat untuk kebaikan boleh lah. Tapi kalau kenderaan kereta tu buat mencuri, salah pemandu tu sendiri, bukan salah kereta tu. Jadi kerih ini, besi ini Allah Ta'ala puji. Senjata yang menggunakan besi, antaranya Allah Ta'ala kata kami turunkan besi dan padanya kekuatan dan manfaat untuk manusia dalam surah Al-Hadid tu. Orang dulu baca ayat tu apabila nak masuk, kita kata nak masuk kekuatan pada besi, minta doa dengan Allah dengan berkat ayat Quran saat ni. Allah Ta'ala sendiri berkata besi itu ada kekuatan, maka kita minta doa berdasarkan ayat Quran tu supaya Allah Ta'ala beri semangat dan kekuatan. Maka apabila doa kepada satu benda, Allah Ta'ala letak berkat pada satu benda, setengah benda tu apabila kita pegang jadi bersemangat, maka benda itu membantu kita dalam jihad. Maka hamba tak kecek panjang lah. Hamba pun kecek ni sempena kata permintaan daripada tuan Kedah lah. Jadi mudah-mudahan sedikit perkongsian. Banyak lagi perbahasan ulama. Ada orang kata haram tu jauh daripada haram. Ingat, adat tradisi kita orang Melayu juga berpandukan syariat juga. Syariat sentiasa dijunjung. Adat dikelit, syariat dijunjung. Syariat kita junjung atas kepala. Maknanya kita rela mati. Tempat yang paling tinggi atas anggota kita adalah kepala. Diletak syariat. Maka adat dan budaya tradisi dikelit. Selagi mana adat tradisi tidak bercanggah dengan agama, maka adat itu dikekalkan. Adat tu muhakkamah, adat tradisi juga menjadi hukum hakam, menjadi sumber hukum hakam. Jadi secara ringkasnya, penggunaan keris, lebih-lebih lagi kita tengok zaman sekarang, orang Melayu khususnya orang-orang muda sudah melupakan tradisi dia. Akhir sekali bangsa Melayu akan hilang jati diri dia dan orang tidak akan kenal siapa dia, kah Melayu, apakah pakaian dia, apakah keistimewaan dia. Keris-keris orang Melayu pun hilang. Jadi kita berbanggalah tuan Kedah ni masih muda lagi, dia bersemangat nak menghidupkan. Orang lain banyak jual topak, jual handset, jual kereta, tetapi orang jual keris ni jarang. Maka kita tengok semangat orang muda untuk menghidupkan bangsa dia. Bangsa dia yang tidak bercanggah dengan syariat. Nabi pergi kepada mana-mana bangsa, Nabi tak pernah suruh masyarakat tu ubah tradisi dia. Selagi mana tidak bercanggah, kekalkan tradisi dia. Jadi hamba haraplah tuan Kedah tu rasa puas hati dah tu. Hamba ni di samping nak pergi mengajar ni, demo sekat nak suruh kecek bak keris pula.
Jadi dengan tidak ada persiapan yang berkecek sebuah sedikit lagi lah. Jadi ambo mengajar ni pada latih ni. Insya-Allah lah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.